Okey, soalan ni nanti akan ada dalam end of chapter, ya, end of chapter. Dan satu lagi akan ada dalam penilaian alternatif, ya. So apa yang dah keluar dalam, saya tak nak sebut soalan mana yang akan keluar. Cuma clue yang saya akan bagi adalah soalan yang dah keluar dekat dalam untuk chapter 4 ni, untuk 3-phase inverter ni, yang dah keluar dalam end of chapter 2, dia tak akan keluar dalam penilaian alternatif. Jadi kamu pandai sendirilah, ya. Kalau saya cakapkan dikatakan membocorkan soalan kan. Jadi apa yang saya nak kata, untuk 3-phase inverter punya soalan akan keluar dalam end of chapter 2 dan juga penilaian alternatif. Tetapi soalan yang keluar dalam penilaian alternatif dengan soalan yang keluar dalam end of chapter 2 adalah soalan yang berbeza. Okay? Berbeza dari segi apa? Kamu fikir sendirilah. Saya rasa tips tu pun dah banyak membantu lah. Yang kalau bagi tahu kata dia berbeza tu. Right? So nanti kamu boleh tengok, ya. Kamu boleh tengok soalan end of chapter 2 dan kamu boleh agaklah soalan penilaian alternatif tu nanti akan melibatkan akan melibatkan yang mana satu. Okay, kita yang mana satu. Untuk 180 degrees. Okay. Jadinya untuk 3-phase inverter 180 degrees, dari segi dia punya schematic circuit sama. Okay, bentuk schematic circuit dia sama. Sebab apa? Sebab kita guna bridge inverter dan kita guna star connected resistive load. So in terms of data schematic seruput, ya. In terms of data schematic adalah seruput. Okey. Tetapi untuk 180 degrees conduction mode, dia ada syarat dia sendiri, ya. Dia ada syarat dia sendiri yang berbeza dengan syarat 120 degrees conduction mode. Okay, so kita tengok syarat dia. Right? So, syarat untuk 180 degrees conduction mode, number 1 adalah each switch akan conduct for 180 degrees. Jadi kalau tadi 120 degrees, setiap satu switch akan conduct 120 darjah. Ya, akan conduct 120 darjah. Jadi untuk 180, setiap switch akan conduct selama 180 darjah. Maksudnya setiap switch itu, okey, setiap switch itu akan conduct dalam 3 interval berbeza. Okey, dalam 3 interval berbeza. Okey, macam mana saya boleh dapat 3 interval? Satu interval 60 darjah. Jadi kalau setiap satu switch hidup selama 180 darjah, itu bermaksud setiap satu switch akan berulang kali on, okey, dalam 3 interval yang berbeza, ya, dalam interval yang berbeza. Jadi setiap satu switch itu akan turn on at 60 degrees interval. So length of the interval masih juga sama, iaitu 60 darjah. Ya, 60 darjah. Okey. Syarat yang ketiga, ya. Syarat yang ketiga adalah, okey, akan ada 3 switch. Okey, akan ada 3 switch yang conduct pada satu-satu masa. Ya, akan ada 3 switch yang akan conduct pada setiap satu interval. Alright, so yang 120 tadi 2, ya. 180 sekarang ada 3. Jadi apa syarat 3 switch ini? Ya, apa syarat 3 switch ini? Okey, syaratnya adalah, okey, 2 daripada switch tersebut boleh datang daripada positive group. Ya, boleh datang daripada positive group ataupun odd number. Okey, kalau 2 daripada positive group atau odd number, 1 mesti dari negative group ataupun even number. Okey, even number. So jumlah dia 3 lah. Ya, jumlah dia 3. Ataupun ya,
or vice versa. So vice versa apa maksud? Kalau satu Swiss daripada odd number punya kumpulan, okay, daripada odd number, so dua Swiss kena datang daripada even number. Okay, even number. Alright, jadi syarat yang sama juga, okay, syarat yang sama juga, kita kena avoid Swiss itu berada, okay, kita kena avoid dua Swiss yang berada pada branch atau leg yang sama, ya. Jadi kena pastikan antara odd dengan even number ini dia tidak berada pada leg ataupun branch yang sama untuk mengelakkan short circuit, ya, untuk mengelakkan short circuit. Okey, jadi kalau 120 darjah conduction mode melibatkan dua Swiss, okey, dan Swiss itu akan hidup selama 120 darjah, untuk 180 degrees conduction mode akan melibatkan 3 Swiss, yang mana setiap satu Swiss itu akan hidup selama 180 darjah ataupun dalam 3 interval yang berbeza, ya. Itu adalah syarat dia, ya. Okey. Jadi sama juga okay, sama juga macam yang sebelum ni, untuk nak dapatkan output, ya, untuk nak dapatkan output okey, mula-mula sekali kita kena tahu switching sequence. Ya, mula-mula sekali kita kena tahu switching sequence. Ya. Alright. So switching sequence, ya, switching sequence kena ada 6 interval. Ya, kena ada 6 interval, dan setiap satu interval akan melibatkan 3 Swiss. Ya, ikut syarat tadi akan melibatkan 3 Swiss. Jadi daripada 3 Swiss itu, 2 boleh datang daripada odd number yang bernombor ganjil, 1 kena datang daripada even. Ya, kalau 2 daripada odd, 1 kena datang daripada even, ataupun, ya, ataupun 1 daripada odd, 2 datang daripada even group. Ya, 1 daripada even, 2 daripada odd group lah. Ya. Okey. Okey, so kita pergi kepada switching sequence. Ya, switching sequence. Okey, kita buat table lah. Ya, nombor 1 kita kena tahu dia punya switching sequence. Okay, 480 degrees, 180 degrees conduction. Right, sama macam tadi lah. Tadi apa? Interval. Interval dia punya degrees, kan? Interval dia punya degrees. Okay, itu on switch dia. Okay, on switch dia. Okay, on switch. Okay, so interval 1, 0 hingga 60 darjah. Interval 1. Okay, interval 2, 60 hingga 120 darjah. Interval 3, 120 hingga 180 darjah. Interval 4, 180 ke 240 darjah. Interval 5, 240 ke 300. Interval yang last 300 sampai 360. Ya, 300 sampai 360. Okey. Jadi ya, kita akan ikut syarat, ya, kita akan ikut syarat akan ada 3 switch yang on, okey, sama ada 2 odd, 1 even, atau 1 odd, 2 even. Okey, 1 odd, 2 even.
Okay. Alright. So kita tahu akan ada 3 switch. Alright. So switching sequence sama macam 120 degree conduction, kena hafal, ya, kena hafal. Okay. So yang pertama melibatkan switch, saya tak tulis S lah ya, saya tulis nombor je. Switch 5, 6, 1. Okay. 2 odd, 1 dan 5 adalah odd, 6 adalah even. So ikut dia cukup syarat ya, dia cukup syarat. Okey, 1 dan 6, okey, 1 dan 6 bukan berada pada leg yang sama. Okey. Sama juga dengan 5 dan 6. Ya, 5 dan 6 bukan berada pada leg yang sama. So tak ada kemungkinan untuk short ya, tak ada kemungkinan untuk short. So kombinasi ini luluslah ya, boleh approve lah kombinasi ini. Okey. Next is, okay, kita akan dropkan switch yang pertama, kita akan bawa 2 sahaja ke next interval. So next interval akan melibatkan 6, 1, 2. Okey, 6, 1, 2. Okey. Dropkan yang pertama, bawa the last two pada interval yang berikutnya. 1, 2, tambah switch yang baru iaitu switch yang ke-3. Okay, drop the first one, bawa the next, the last two, 2, 3, tambah yang baru which is 4. Okay, drop yang awal, bawa the last two, 3, 4, tambah yang baru 5. Okay, sama, drop the first one, bawa the last two, 4, 5, tambah 1, 6. Okay, so selepas 360 adalah permulaan cycle yang kedua. Kalau permulaan cycle yang kedua, dia akan start balik, drop the first one, carry yang 2 yang terakhir, 5, 6, the new one would be 1. So dia akan bermula balik dekat sini. Ya, dia akan bermula balik di sini. Okay, alright. So kita nak tengok equivalent circuit. Okay, sekarang kita nak tengok equivalent circuit. Alright. So oleh kerana 180 degrees conduction tidak melibatkan akan melibatkan 3 switch dalam setiap satu interval, so kita tak akan ada floating load terminal. Ya, kita tak akan dapat output voltage dengan nilai kosong. Ya, kita tak akan dapat output voltage dengan nilai kosong sebab kita ada 3 switch yang akan on pada setiap satu interval. So ketiga-tiga load terminal itu akan menghasilkan output phase voltage. Ya, ketiga-tiga load terminal akan menghasilkan output phase voltage. Alright, so kita pergi interval 1. Ya, kita pergi interval 1 iaitu 0 to 60 degrees. Okay, 0 to 60 degrees melibatkan switch 5, 6 dan 1. So kita lukis kat sini. 1, okay, 5 yang on dan 6. Okay, 5, 1 dan 6. 5, 6, 1. So 2 odd, 1 even. Okay, so kita tengok daripada positive terminal supply, negative terminal supply. Positive terminal, current akan lalu daripada positive terminal through SCR1 pergi kepada load phase A. Okay, jumpa load phase A, jumpa R yang pertama. Ya, jumpa R yang pertama. Okay, neutral. Okay, neutral. Okay, saya berhenti dekat neutral dulu ya. Sebab apa? Sebab kita ada 2 branch. Ya, kita ada 2 switch daripada odd group. Ya, maksudnya arus ni bukan saja mengalir dekat SCR1, tapi dia akan terus mengalir kepada SCR5. Okey, dia mengalir pada SCR5 dan dia akan jumpa load terminal phase C, okey, melalui R, right? Dan dia akan bertemu dengan current ini di neutral. Jadi 2 current ini akan combine, ya, dia akan combine daripada neutral kepada load phase B, okey, kepada load phase B,
current akan kembali ke negatif terminal melalui SCR 6. Okey, dan kembali semula melalui SCR 6. Okey, jadi bila kita lukis equivalent circuit, kita tak payah lukis lengkuk-lengkuk tu. Ya, kita tak payah lukis lengkuk-lengkuk tu. Okey, saya tunjukkan macam mana positif terminal VS. Okey, positif terminal VS. Okey, akan jumpa switch 1. Okey, akan jumpa switch 1. Alright, switch 1 akan jumpa load terminal A. Okey, switch 1 akan jumpa load terminal A. Alright. Okey. Dalam masa yang sama, kita akan jumpa load terminal C. Okey, kita akan jumpa load terminal C daripada switch yang ke-5. Okey, so A jumpa R, okey, jumpa R, dan dua arus ini akan bertemu di neutral. Okey, akan bertemu di neutral. Daripada neutral jumpa satu lagi R dan juga load terminal phase B. Okey, kembali ke negatif terminal. Okey, kembali ke negatif terminal input supply. Okey, input supply. So apa yang kita dapat sekarang ni, adalah equivalent circuit untuk interval 1. Ya, untuk interval 1. Jadi kita tengok kat sini, ini ada parallel connection antara 2R dan ini dua parallel itu is in series pula dengan satu lagi R. Okey. Jadi apa yang kita dapat kat sini? Ini akan bagi, ya, ini sini arus akan lalu daripada A ke N, daripada C ke N, ya, daripada C ke N. So daripada sini kita akan dapat output VAN, ya, plus VAN. Sebab apa? Sebab arus mengalir daripada A ke N. Sama juga dengan C, kita dapat output plus VCN. Okey. So current tu nanti akan berjumpa dekat neutral, ya, current ni berjumpa dekat neutral, current ni berjumpa dekat neutral, dan dia akan mengalir pada resistor yang ketiga daripada N ke B. So yang positif adalah VNB. Ya, kalau kita nak expresskan dia dalam VBN, dia kena jadi negatif. Ya, dia kena jadi negatif. Okey. So kita buat summary. Ya, kita buat summary. Interval 1. Ya, interval 1. Nilai V output AN, VBN, VCN. Okey, interval 1. Okey. Jadi bila kita buat analisis, kita cari equivalent circuit, kita cari series parallel berdasarkan voltage divider, bla 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 bla. Mana yang ada branch yang ada parallel connection ini, ya, mana yang ada parallel connection ini, dia akan dapat 1/3 VS. Ya, voltage dia adalah 1/3 VS. Mana yang single ini, ya, kita akan dapat 2/3 VS. So macam mana dapat nilai ni? Daripada voltage divider method. Okey, jadi ini saya tak tunjuk lah, ya, guna voltage divider, dan kita akan dapat yang mana ada parallel connection, voltage-nya adalah 1/3 VS, yang mana yang single ni voltage dia adalah 2/3 VS. Okey, so kita tengok mana yang parallel ni, VAN dan VCN. Okey, direction of current adalah daripada A ke N, daripada C ke N. So VAN, ya, VAN adalah plus 1/3
Vs. Sama juga dengan VCN plus 1/3 Vs. Okay. VVN pula, ya, VVN pula, sebab dia single tadi, dia adalah 2/3 Vs. Jadi disebabkan arus mengalir daripada N ke B, so nilai actual VVN value would be negative. So negative 2/3 Vs. So ini adalah nilai output yang terhasil daripada interval yang pertama, iaitu 0 hingga 60 darjah. Ya, 0 hingga 60 darjah. Right, so this is different from the previous conduction mode which is 120, sebab ini ada parallel connection of the resistor. Lepas tu the two parallel resistor tu pula is in series with another resistor. Okay, so guna voltage divider dan kita akan dapati voltage pada yang parallel ni adalah 1/3 Vs, yang single ni adalah 2/3 Vs. Jadi untuk yang next interval pun samalah. So bila you nampak dia ada parallel connection, dia punya voltage is equivalent to 1/3 Vs. Jadi kalau you nak cuba, you boleh buat voltage divider lah. Macam mana you belajar masa electrical technology semester 1 ni. Right? Tak ingat lagi ke? Tak, tidak. Kan? Tak apa. Alright, as long as you know macam mana dapat by using voltage divider method. Ya, voltage divider method. So this is example of interval 1. Ya, this is example of interval 1. Okay. So saya akan tunjukkan satu lagi. Ya, saya akan tunjukkan satu lagi. Sebab apa? Sebab untuk 180 degrees. Ya, untuk 180 degrees, bila interval dia adalah odd, ya, dia akan ada 3 odd number interval, ya, interval 1, interval 3, interval 5, dan dia ada even number interval 2, 4 dan 6. Okey. Layout equivalent circuit dia berbeza. Okey. Yang bernombor ganjil, yang odd number bernombor ganjil iaitu 1, 3, 5, layout dia akan begini. Ya, layout dia akan begini. Sebab apa? Sebab kalau interval 1, 3, 5 akan melibatkan 2 odd switch, 1 even switch. Okay. So even switch ni akan duduk dekat bawah. So satulah. Odd switch ni akan duduk kat atas. So ada 2. Ya. Kalau interval yang even, iaitu 2, 4, 6. So kalau interval yang 2, 4, 6, dia akan ada 1 odd switch dan 2 even switch. Ya, kalau yang ni 2, 4, 6, dia ada 2 even, 2 dan 6, 1 yang odd, 1. Okey, yang ini dia akan ada 2 yang even, 2 dan 4, 1 yang odd iaitu 3. Okey. Jadi bila kita ada 1 odd switch, maksudnya kita akan ada 1 R di bahagian atas dan 2 R parallel di bahagian bawah. Okey, so interval ganjil iaitu 1, 3, 5, layout of equivalent circuit dia adalah begini. Okey, interval yang genap 2, 4, 6, layout of equivalent circuit dia berbeza. Ya, berbeza. Okey, saya tunjukkan satu. Ya, saya tunjukkan satu equivalent circuit. Okey, equivalent circuit bagi interval 2. Ya, interval 2 iaitu daripada 60 to 120 degrees. Okey, so akan melibatkan switch 561 6 1 2. Okey, akan melibatkan switch 6, switch 1, switch 2. So ada 2 odd, 2 even, 1 odd. So kita lukislah kat sini. Ya, kita lukis kat sini, switch 1 on. Okey, nampak ke warna ni ya? Nampak switch 1, switch 2, so kita warna merah lah. Tak apa-apa, nampak Pan. Nampak boleh? Nampak.
Okey. Satu lagi 6. Okey. Satu lagi 6. Okey. So, sekarang ni kita ada 2 yang kat bahagian bawah, 1 kat bahagian atas. Alright, so kita check 1 dengan 6 bukan dalam branch yang sama. Okey, kita akan short lah. Okey, 6 pun dia tak ada on dengan 3, so tak short. 2 pun tak ada on dengan 5, so tak short. So clear lah. Combination tu lulus. Alright. Okay. Lepas tu, right, kita pergi ikut flow of current. Flow of current daripada positive terminal melalui switch 1. Switch 1 akan lalu dekat load terminal phase A. Okay, load terminal phase A melalui R dan akan jumpa neutral. Okay, akan jumpa neutral. Okay, dekat neutral, dekat neutral arus ni akan pecah. Okay, sebab apa? Sebab yang group bawah ni, group yang even ni ada 2. Ada 2 yang on pada waktu ini. So, current ni bila dia sampai dekat neutral, dia akan lalu dekat rintangan yang phase B. Okay, kepada SCR 6. Kepada SCR 6. Dan dia akan pecah kepada terminal load phase C kepada SCR 2. Okay. So, current daripada SCR 2 ni akan combine dan current daripada SCR 6 akan mencari jalan pulang ke negative terminal of VS. Okay, dia cari jalan pulang ke terminal VS. Alright, so cara kita nak lukiskan equivalent circuit, kita start with positive. Supply terminal yang positif. Okay, so dia akan lalu kat S1. Okay, akan lalu kat S1 dan jumpa phase A. Okay, resistor phase A dan akan juga lalu akan sampai ke neutral. Akan sampai ke neutral. Okay, dekat neutral arus tu akan pecah 2. Dekat neutral arus tu akan pecah 2. Pecah 2. So dia akan jumpa R phase B dan dia akan jumpa R phase C. Right? So ini adalah neutral point tadi. So C akan lalu melalui SCR 2. Tak payah tunjuk ni, tak apalah. Okay, B akan lalu melalui SCR 6 dan dia akan balik ke negative terminal of VS. Dia akan balik ke terminal VS. Jadi sama juga by voltage divider. Okay, by voltage divider kita akan dapatkan berapakah voltage pada terminal load. So ini adalah arus mengalir daripada A ke N. Okay, so daripada sini, daripada branch ini kita dapat plus VA N. Okay, yang ini pula arus mengalir daripada N ke B. So apa yang kita dapat? Plus VN B. Yang ini pun sama, kita akan dapat mengalir daripada N ke C. So ini kita dapat VN C. Okay, VN C. So daripada voltage divider kita dapati yang single resistor ni nilainya adalah 2/3 VS. Yang parallel resistor ni nilainya adalah 1/3 VS. Okay. Jadi bila kita nak tuliskan, bila kita nak tuliskan nilai output pada interval 2 from 60 degrees to 120 degrees, right, bagi voltage output VAN, VBN dan VCN. So kita kena hati-hati dengan dia punya positive and negative sign. Positive and negative sign. Okay, so tanda positif VAN sebab direction of current dia adalah daripada A ke N. So VAN adalah plus 2/3 volts. Okay, so yang positif pada N dan B adalah VNB. So kalau terbalik VBN dia akan jadi negatif.
1/3 Vs. Okey, sama juga dengan VNC, yang positif adalah VNC. Kalau yang VCN dia kena reverse, so kena jadi negatif 1/3 Vs. Right? Jadi untuk equivalent circuit, interval yang kedua iaitu interval yang bernombor genap, layout dia begini, ya, layout dia begini. Jadi kenapa layout dia begini? Sebab kita ada satu sahaja odd switch. Ya, kita ada satu sahaja odd switch. So odd switch tu kedudukannya di bahagian atas. So satu je lah perintang yang akan menghasilkan output. Okay. Even switch kita ada dua. Ya, even numbered switch kita ada dua. So even numbered switch ni dia duduk di bahagian bawah schematic. So dia akan ada dua load terminal yang parallel to each other. Okay, so bila dia duduk bawah ni, arus akan mengalir daripada N ke phase, ya, load phase terminal. So itu yang menyebabkan tanda dia jadi negatif. Ya, tanda dia jadi negatif. Dan kita apply lah konsep yang sama. Ya, kita apply lah konsep yang sama kepada interval-interval yang berikutnya. Ya, interval yang berikutnya. Jadi kita akan dapat dia selang-selang. So interval 1 layout dia macam ni. Interval 2 layout dia balik daripada yang 1. Okay. So interval 3, right, dia jadi macam ni balik. Okay. Sebab apa interval 3 akan melibatkan dua odd switch yang conduct pada waktu itu, satu even switch. Jadi dua odd dekat bahagian atas, satu even dekat bahagian bawah. So bila ada dua switch yang conduct at one interval, dia akan duduk dalam keadaan parallel. Ya, dia akan duduk dalam keadaan parallel. Jadi kamu kena ingat ini adalah equivalent circuit untuk interval yang berbeza. Ya, untuk interval yang berbeza melibatkan conduction of switch yang berbeza. Ya, gabungan switches yang berbeza. Okay. Walaupun kamu nampak layout dia macam sama, ya, nampak layout dia macam sama, tapi nilai load phase terminal ni, ya, phase terminal ni, nilai-nilai ini adalah berbeza. So itu yang membezakan ini adalah equivalent circuit untuk interval berapa, daripada berapa darjah ke berapa darjah, melibatkan conduction of switches, gabungan dua odd, satu even, atau dua even, satu odd. Okay. Jadi walaupun nampak sama, okay, tetapi kamu kena note yang the load phase terminal akan berubah mengikut switch yang conduct pada setiap satu interval. So bila dah dapat, macam tadi juga, kita dapat all the 6 intervals punya equivalent circuit, all the output voltage, phase output voltage VN, VBN, VCN. Okay, kita simplifykanlah dia dalam table. Okay, kita simplifykan dia dalam table. So bila kita simplifykan dia dalam table, dapatlah table ni. Ya, jadi ini sekali lagi notation of VS ni can be anything lah. Ya, can be anything. Alright. Okay, so daripada ni, okay, daripada ni VN, VBN, VCN, kita sketch lah dia punya waveform. Ya, ikut interval 0 to 60, 60 to 120. Ya, ini first, this is second, this is third, this is fourth, fifth dan sixth. Jadi kalau kita tengok kat sini, kita dapat bentuk sine wave yang lebih refine lah, ya, berbanding dengan yang tadi. Yang ini lebih refine. Nampak dia punya staggering, kan, staggering of the waveform. Ya, nampak dia naik dan dia turun, kan. Ni, okay, ni, okay, macam sine wave lah, ya, macam sine wave. Okay, so bila kita combine, kita dapatlah three phase output voltage daripada Lita three phase inverter ni. Alright, so sama juga macam yang 120, selain daripada output phase voltage, kita boleh juga dapat output line voltage. Jadi line voltage
adalah VAB, VBC dan VCA. So ingatlah, so nak dapatkan VAB kena VAN tolak VBN. So tengok dalam table nak kena tolak nilai apa dan nilai apa untuk setiap satu interval. So ini adalah VBN tolak VCN. Ya, ini adalah VCN tolak VAN. Ya, yang ini patutnya kamu dah ingat lah. Ini patutnya kamu tahulah. Ini sepatutnya belajar masa SEM 2. Ya, masa SEM 2 electrical circuit kan, masa kamu belajar pre-test tu. Okay, so itu adalah chapter 4. So habis dah. Right? Habis dah chapter 4 untuk subjek ini.